Aduh, dapat projek besar ni. Projek yang sebelum ni pun tak settle, tak terurus lagi ni. Dengan perfailan pula kabut, dengan kewangan. Cikgu. Tenang tak? Kenapa ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya dah tak boleh fikir dah ni, Cik Puan. Saya dah tak boleh fikir dah sekarang ni. Sebab saya punya projek ni banyak sangat tak terurus ni. Saya dah tak tahu nak kena buat apa ni. Bertenang. Jika kita nak mulakan sesuatu perniagaan, kita punya sistem pengurusan dokumen, kita punya pengurusan keuangan, semuanya kena susun dengan teratur. Jadi Ellie janganlah runsing macam ni. Oh, boleh? Boleh. Jom saya ajarkan Ellie macam mana nak buat pengurusan perniagaan ni dengan baik. Jom. Boleh selesaikan masalah lah ni? Boleh dah. Jangan runsing-runsing lagi. Jom. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik juga kawan-kawan yang sedang menonton slot menengah atas bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini yang akan temankan kawan-kawan kita ataupun adik-adik sedang menonton sekarang ini selama 1 jam di mana kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik pada hari ini berkaitan dengan perniagaan. Kerana itulah mata pelajaran kita, perniagaan. Dan bersama dengan kita adalah Cikgu Nurlina yang sama-sama akan ajar bagaimana nak menguruskan perniagaan terutamanya dalam keadaan yang huru-hara tadi cikgu kan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baik, sihat. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Kak Ellie nak kongsikan SOP dengan adik-adik yang berada di rumah. Untuk adik-adik jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik cikgu, saya akan sanitize tangan saya dahulu. Silakan cikgu, giliran cikgu pula. Baik cikgu, kita dah sanitize tangan kita. Jadi kita nak berkenalan pula dengan murid-murid dalam talian yang akan sama-sama belajar dengan kita untuk mata pelajaran perniagaan ni. Kita ada 2 buah sekolah, murid-murid daripada 2 buah sekolah ni. Yang pertama daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Tinggi Klang Selangor. Sekolah cikgu ya? Sekolah saya. Anak murid saya. Kita berkenalan dulu dengan adik Syamil Nazwan. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Kak Ellie dan Cikgu Nurlina. Saya Muhammad Syamil Nazwan bin Muhammad Nazrul dari Sekolah Menengah Kebahasaan Tinggi Kelang. Wow, kacak orangnya cikgu. Segak. Baik, seterusnya terima kasih adik Syamil. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Haziq. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Ellie dan Cikgu. Saya Muhammad Aziz bin Sudin, bersekolah di SMK Tinggi Kelang. Wow, comel adik Haziq ni. Terima kasih adik Haziq dan yang seterusnya adalah adik Izzahin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kak Ellie dan Cikgu Nurlina. Saya Muhammad Izzahin bin Ahmad Azhan dari Sekolah SMK Tinggi Kelang. Terima kasih, comel. Saya suka rambut dia. Rambut dia sangat bergaya. Okey, terima kasih adik daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Tinggi Kelang. Seterusnya dengan adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Lajau, Wilayah Persekutuan Labuan. Jauh, kita import khas. Ya, yang diimport khas ni. Jauh kita terbangkan ni. Kita berkenalan dengan adik Wan Nurzihan. Salam sejahtera Kak Ellie dan Cikgu. Nama saya Wan Nurzihan binti Taib dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau, Labuan. Boleh bakal kau. Terima kasih adik Nurzihan. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Aiman Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Kak Ellie dan Cikgu. Saya Muhammad Aiman Nazim bin Bobi, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau, Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, kacak juga orangnya cikgu. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Nur Afika. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Ellie dan Cikgu. Saya Siti Nur Afika dan bersekolah di Sekolah Menengah
Okey. Biasalah tu kadang-kadang bila dalam talian ni masalah-masalah connection ni memang selalu norma berlaku. baharu. Betul. Inilah situasi yang kita terpaksa lalui, Cabarannya, hadapi. baik. Challenge, cabaran. Betul. Okey, terima kasih adik-adik dalam talian yang akan sama-sama belajar kita kejap lagi ni. Jadi cikgu, tadi berkaitan dengan gimmick kita tadi tu kan. Yelah saya macam kelam kabut, hara ni tak tahu nak uruskan perniagaan. So apakah standard pembelajaran yang akan kita kaitkan dengan gimmick kita tadi? Okey Ellie, hari ini kita akan belajar rancangan perniagaan untuk menyelesaikan kekusutan yang melanda Ellie tadi. Betul. Okey, jom kita tengok dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Boleh. Okey, kalau kita tengok standard pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama murid akan menghuraikan format rancangan perniagaan. Kemudian mereka akan menyediakan satu rancangan perniagaan. Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi mungkin selepas ini mereka boleh menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya juga Ya, selepas betul. sekolah. Jadi untuk anak murid cikgu yang berada di rumah dan juga yang berada di studio, sediakan buku teks, sediakan buku catatan untuk kamu menulis segala isi pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Okey. Kita dah nak mula belajar ni? Kita nak mula belajar tapi kita nak berehat dulu cikgu. Boleh? Okey, boleh. Kita berehat seketika, kita bagi peluang dekat adik-adik di rumah terutamanya untuk membuat persiapan. Sediakan buku teks, buku tulis dan sebagainya untuk memulakan pelajaran kejap lagi. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masuk. Assalamualaikum Cik Kamal. Boleh saya berjumpa dengan Cik Kamal sebentar? Waalaikumsalam. Boleh. Silakan tuan. Silakan duduk. Cik Kamal. Ada apa yang saya boleh bantu? Begini Cik Kamal. Saya nama saya Masih Ayub. Saya usahawan roti. Baru ni saya telah dapat tawaran tender untuk memasarkan roti ke seluruh pasar raya, seluruh negara. Di masalahnya kami menghadapi sikit masalah dana untuk menampung kos bagi memberi peralatan seperti oven dan pengadun untuk kami membuat roti tersebutlah. Jadi saya berjumpa Cik Kamal ni dengan hasrat dan harapan untuk membuat pinjaman sedikitlah untuk menampung kos tersebut. Okey, boleh Cik Azri. Sekiranya Cik Azri berminat untuk membuat pinjaman di bank kami, Encik Azri perlu sediakan dokumen. Apakah dokumen tersebut Cik Kamal yang boleh saya sediakanlah? Baik, dokumen yang Cik Azri perlu sediakan adalah rancangan perniagaan. Jadi rancangan perniagaan tersebut Cik Azri sediakan, kemudian lampirkan dengan borang permohonan. Itu saja Cik Azri. Kalau betul Kamal, baik Cik Kamal, saya akan cuba sebaik mungkin untuk menyediakan dokumen tersebutlah. Baik, terima kasih Cik Azri. Terima kasih Cik Kamal. Baik. Kembali di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nurlina, di mana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran perniagaan. Untuk topik yang lebih khusus adalah rancangan perniagaan. Cikgu, seperti mana kita tengok video tadi, bagaimana kita nak menjalankan sesebuah perniagaan, kita perlu tahu asasnya, kita perlu tahu apa
perkara yang sangat penting terutamanya dalam menguruskan kewangan dan juga organisasi sesebuah perniagaan dan juga tersebut. pendokumentasian sebenarnya yang paling penting sekali. Ya, Fai. Baik. Okey. Jadi cikgu, anak murid cikgu yang berada di studio di dalam talian dan juga yang berada di rumah. Cikgu nak tanya apa yang kamu faham berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Okey. Murid-murid dalam talian mungkin boleh angkat tangan kalau nak jawab. Yang berada dalam talian. Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Aiman ke? Saya cikgu. Haziq. Silakan Haziq. Rancangan perniagaan merupakan dokumen bertulis yang menerangkan maklumat perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Wow. Macam mana cikgu? Haziq, tahniah Haziq. Awak dah advance selangkah sebelum kita cikgu memulakan mengajar. Ya, betul. Okey Haziq. Haziq, bagus Haziq. Okey, hari ni kita akan belajar rancangan perniagaan dan maksud rancangan perniagaan ialah merupakan dokumen bertulis seperti yang Haziq bagi tahu tadi ya, dokumen bertulis yang menerangkan maklumat mengenai perniagaan ataupun projek yang hendak dilaksanakan. Okey, terima kasih Haziq. Kalau kita tengok tadi video tadi menceritakan tentang Encik Asri tengah kusutan macam Ellie tadilah sebab betul. dapat satu projek yang besar nak buat roti nak hantar ke seluruh Malaysia tadi kan, tapi menghadapi kekangan dari segi modal. Betul, modal, kewangan, betul, pemfailan apa semua kan. Okey, jadi sekarang ni kenapa kita perlu buat rancangan perniagaan dan apakah kepentingan rancangan perniagaan? Kenapa kena buat rancangan perniagaan? Apakah kepentingannya? Siapa yang nak bantu cikgu untuk jawab? Okey. Kepentingan rancangan perniagaan. Siapa nak bantu cikgu? Angkat tangan. Okey, Aiman, silakan Aiman. Terima kasih Aiman. Pantas Aiman. Okey, apa dia Aiman? Kepentingan menjadikan rancangan perniagaan ialah yang pertama, memberi peluang kepada usahawan menilai projek yang dirancang dengan teliti. Ya, betul. Terima kasih Aiman. Okey, siapa lagi nak bantu cikgu? Terima kasih Aiman. Okey, siapa lagi nak bantu? Siapa lagi nak bantu cikgu untuk menjawab? Syamil. Saya cikgu. Silakan Syamil. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah merancang keperluan sumber perniagaan. Ya, betul. Terima kasih Syamil. Hebat. Syamil ni selalunya saya panggil dia Abel. Abel? Sebab dalam kelas ni ada dua Syamil. Jadi untuk membezakan Syamil nombor 1 dan Syamil nombor 2, Syamil nombor 1 kita panggil dia Abel. Abel. Okey. Sebab dia berasal dari Kelantan ke? Ya, betul. Okey. Senang. Seterusnya, kita ada 5 kepentingan. Okey, yang ketiga, apakah kepentingan yang seterusnya? Siapa yang nak bantu cikgu? Siapa? Izahin. Ya, silakan Liz. Kepentingan menyediakan rancangan perniagaan yang ketiga ialah menjangka risiko dan masalah yang akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan. Ya, betul. Okey. Rancangan perniagaan ini, terima kasih. Terima kasih Izahin. Rancangan perniagaan ini memang kita sediakan untuk melaksanakan projek yang kita dapat ini. Dan seterusnya, siapa yang boleh bantu cikgu untuk kepentingan yang keempat? Okey, Nurzihan. Nurzihan. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Okey, terima kasih Zihan. Terima kasih. Okey, kita nak tengok adakah projek ini boleh pergi jauh ke depan lagi. Okey, seterusnya yang terakhir, siapa yang nak bantu cikgu bagi jawapan? Afika. Silakan Afika. Kepentingan yang terakhir ialah meyakinkan pihak pelabur atau bank. Okey, terima kasih Nur Afika. Terima kasih. Okey, inilah dia 5 kepentingan kenapa kita perlu sediakan rancangan perniagaan. Okey, kita tengok tadi memberi peluang kepada usahawan, kemudian merancang keperluan sumber manusia, menjangkakan risiko dan masalah yang akan timbul, memberi gambaran sama ada projek dirancang berdaya maju ataupun tidak dan meyakinkan pihak pelabur ataupun bank. Itu yang paling penting sebenarnya. Tujuan utama, kepentingan kita membuat rancangan perniagaan. Okey. Seterusnya kita akan pergi. Kita dah belajar tadi apa itu rancangan perniagaan dan apa itu kepentingan dia. Kenapa perlu buat RP ini? Okey. Sekarang ni berdasarkan
video yang kamu telah tonton tadi untuk anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, jom bersama-sama dengan cikgu kita gunakan video tadi untuk kita buat format rancangan perniagaan. Okey. Wow, boleh buat format sendiri? Ya, inilah yang mereka akan belajar. Sebab tu tadi Ellie, saya bagi tahu rancangan perniagaan ni bukan sahaja digunakan untuk menjawab peperiksaan, tetapi juga membantu mereka untuk menjadi usahawan. Ya, menjadi usahawan suatu juga. hari nanti. Betul. Hebat kan mereka ni sekarang? Betul cikgu. Zaman-zaman saya pun belum lagi sampai belajar mungkin ni cikgu. Mereka dah dapat lebih banyak ilmu daripada peringkat awal lagi kan. Okey. Baik. Jom. Kita buat sekarang cikgu. Kita buat sekarang. Okey. Baik. Anak murid cikgu yang berada di dalam talian dah bersedia? Dah bersedia ke? Boleh tunjuk thumbs up? Okey. Okey. Jadi jom kita tengok format rancangan perniagaan. Baik. Okey, kita tengok yang pertama seperti di paparan skrin kita ini. Okey, format rancangan perniagaan kesemuanya ada 12. 12. Okey. Ringkasan eksekutif, pengenalan, latar belakang perniagaan, kemudian latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi, kedudukan tapak projek, objektif projek, rancangan pentadbiran, rancangan operasi, rancangan pemasaran, rancangan keuangan, penutup, lampiran ataupun dokumen sokongan. Berdasarkan 12 format ini, jom kita bantu Encik Asri tadi untuk mendapatkan pinjaman bank dengan membuat rancangan perniagaan berdasarkan 12 aspek yang cikgu berikan ini. Baik. Boleh tak anak murid cikgu yang berada di dalam talian? Kau boleh tunjuk thumbs up? Okey. Okey, bagus. Jom kita mulakan yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini, kita perlu membuat ringkasan eksekutif. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu? Apakah itu ringkasan eksekutif dan bagaimana apa yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif tersebut? Siapa nak bantu cikgu? Okey, Nurzihan, silakan. Ringkasan eksekutif ini merupakan memberikan gambaran ringkas yang spesifik berkenaan keseluruhan perniagaan yang dijalankan. Wow. Hebat. Hebat. Bagus. Zihan, jawapan yang lengkap. Iaitu gambaran ringkas tentang sesuatu perniagaan yang kita akan jalankan. Okey, apa yang perlu ada Nur Zihan dalam ringkasan eksekutif tu? Boleh tak bagi tahu cikgu sedikit apa dia? Okey, nombor 1 ialah maklumat pemilik. Seterusnya modal permulaan, nama perniagaan, alamat perniagaan, bentuk perniagaan, kegiatan utama produk atau perkhidmatan dan akhir sekali ialah nombor pendaftaran perniagaan atau nombor lesen perniagaan. Terima kasih Nur Zihan. Jawapan yang baik kamu berikan kepada cikgu. Ya, betul kalau anak murid cikgu yang berada di studio dan yang berada di rumah, tadi Nur Zihan ada bagi tahu kita ringkasan eksekutif yang baik seperti yang Nur Zihan beritahu tadi yang mana kita ada maklumat pemilik, kita ada modal permulaan. Kalau kita tengok dalam skrin ada modal permulaan, kemudian kita ada apa lagi tu Ellie? Nama perniagaan, alamat perniagaan, betul, bentuk perniagaan, kegiatan utama produk atau perkhidmatan dan nombor pendaftaran perniagaan atau nombor lesen perniagaan. Okey. Bagus. Ellie pun boleh belajar sekali bersama-sama dengan cikgu. Saya pun dah macam rasa nak jadi usahawan dah sekarang selepas ni kan. Okey. Daftar dah. Okey, terusnya cikgu. Seterusnya, tadi kita dah bagi tahu kan? Cikgu dah bagi tahu apa kepentingan untuk kita buat rancangan perniagaan. Okey, apa kepentingan untuk kita buat rancangan perniagaan? Aiman, boleh bantu cikgu Aiman? Kenapa kita nak buat rancangan perniagaan ni? Ini adalah aspek yang nombor 2 ni dalam format rancangan perniagaan. Silakan. Ia punya kepentingan cikgu. Ya, apa tadi? Kenapa kita kena buat rancangan perniagaan? Salah satunya supaya kita dapat memohon pinjaman, merancang pelaksanaan perniagaan. Ya.
Lepas tu, Betul. memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos pelaksanaan perniagaan. Okey, terima kasih Aiman. Kita minta satu, Eli, 3 jawapan yang diberikan. Inilah contoh pelajar cemerlang yang kita nak sebenarnya. Sama, ya betul. Sama juga dalam SPM nanti, sekiranya minta satu, kamu boleh tulis lebih, tak ada masalah. Itu yang terbaik sebenarnya. Baik. Okey, terima kasih Aiman. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada aspek yang ketiga, iaitu latar belakang perniagaan. Siapa boleh bantu cikgu? Apa itu latar belakang perniagaan dan sebenarnya apa yang kita perlu tulis dalam latar belakang perniagaan itu? Zahin angkat tangan. Okey, Zahin. Cuba Zahin. Latar belakang perniagaan menceritakan tentang maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadang atau perniagaan yang sedang beroperasi. Ya, betul. Okey, apa maklumat yang perlu ada Zahin dalam tu? Maklumat yang perlu ada di dalam latar belakang perniagaan adalah nama bank, nombor akaun bank, nama perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon dan faksimili, bentuk perniagaan, kegiatan utama perniagaan, tarikh mula perniagaan, tarikh pendaftaran, nombor pendaftaran, modal permulaan dan sumber pembiayaan. Okey, terima kasih Izahin. Okey, untuk memastikan rancangan perniagaan kita itu sempurna, baik supaya diterima dan meyakinkan pihak ketiga, inilah aspek yang perlu ada dalam latar belakang perniagaan. Okay. Ini harus murid-murid harus ingat cikgu ya. Ya, betul. Untuk kita sediakan kita buat kita punya rancangan perniagaan. Okey. Yalah, sebab kita kan nak mulakan perniagaan. Jadi mestilah kena tahu latar belakang perniagaan kita. Betul. Kalau tak, macam mana bank nak bagi kita pinjam? Nak dapatkan keyakinan nak dapat tu. Ya, betul. Okey, seterusnya kita sambung lagi aspek yang keempat dalam format rancangan perniagaan, iaitu latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi. Siapa yang nak bantu cikgu? Apakah item yang patut ada dalam latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi? Siapa yang nak bantu cikgu ni? Angkat tangan cepat. Syamil, silakan Okey, Syamil. Abel, cepat Abel. Latar belakang pemilik atau rakan kongsi, item-item yang diperlukan ialah sepertinya nama penuh, tarikh dan nombor, alamat tetap, sumber telefon kemahiran, nombor kad pengenalan, status perkahwinan dan kelakuan akademik. Okey, terima kasih Syamil Nazwan. Okey, jawapan yang baik. Okey, tadi kita dah beritahu dalam kita punya rancangan perniagaan latar belakang perniagaan kita. Dan sekarang kita kena beritahu pula dalam rancangan perniagaan latar belakang pemilik. Contoh tadi kan, katakanlah macam Eli nak pinjam tadi. Jadi Eli kena nyatakan latar belakang Eli. Okey, kenapa? Agak-agak Eli rasa kenapa Eli perlu nyatakan latar belakang pemilik ni dalam rancangan perniagaan Eli tu? Supaya kita dapat yakinkan kepada pihak bank dan itu adalah kesahihan perniagaan kita. Ya, betul. Tak adalah dia orang kata macam palsu kan, perniagaan palsu. Ya, betul. Jadi sebenarnya bank tahu siapakah peminjam ini. Dia tahu, Eli yang meminjam. Jadi sahih orangnya. Sahih orangnya. Ini orangnya. Okey, itulah sebabnya ya. Okey. Seterusnya, aspek yang kelima, apa yang perlu ada ialah kedudukan. Kedudukan tapak projek. Kedudukan tapak projek, apa maksud dia ni kedudukan tapak projek dan apa sebenarnya yang kita perlu persembahkan dalam kita punya rancangan perniagaan? Siapa yang nak bantu cikgu? Boleh angkat tangan siapa yang nak bantu? Nak jawab pun boleh. Cikgu. Okey, Syamil Abel lagi. Okey, silakan. Hebat, Abel. Betul. Silakan Abel. Kedudukan tapak projek ni merupakan lakaran atau lokasi palang yang menunjukkan kedudukan atau lokasi tapak perniagaan sebenar atau yang dicadangkan. Okey. Terima kasih Syamil. Terima kasih Abel.
Okey, betul seperti apa yang Syamil beritahu tadi, kedudukan, lokasi di mana sebenarnya tempat kita menjalankan perniagaan kita. Jadi pihak ketiga pun nak tahu juga dekat mana sebenarnya lokasi kita punya tapak perniagaan tu. Betul ke tidak? Kan? Kalau tak nanti bank pun akan rasa ragu-ragu. Ya ke? Okey. Jadi cikgu mungkin boleh teruskan selepas kita dah tahu kedudukan tapak projek, apa lagi elemen yang perlu kita elemen yang kita perlu lakukan? Kita teruskan dengan aspek yang keenam. Baik. Okey, aspek yang keenam ialah objektif projek ataupun objektif perniagaan yang kita nak buat ni lah. Okey. Dia latar belakang, okey, dia ikut dia punya proses dia. Okey, apakah yang perlu kita tulis di dalam rancangan perniagaan kita itu? Apakah objektif projek yang kita perlu tulis dalam kita punya rancangan perniagaan itu? Siapa yang nak bantu cikgu? Aiman. Aiman paling bersemangat sekali. Ya, daripada tadi Eli kita tengok dia tersenyum. Bagus senyum. Dia. Silakan Aiman. Alhamdulillah. Objektif projek ini mengandungi 3 maklumat yang berkaitan. Yang pertama, sasaran jualan. Yang kedua, sasaran untung. Dan yang ketiga adalah sasaran pelanggan. Okey. Betul ke cikgu? Betul. Jawapan? Okey, betul. Okey, terima kasih Aiman. Tapi kan Aiman, cikgu nak tanya sikit, boleh tak Aiman? Boleh cikgu, boleh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sasaran pelanggan itu Aiman? Sasaran pelanggan merujuk kepada kumpulan sasaran yang dikenal pasti akan menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Okey, terima kasih Aiman. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sasaran pelanggan. Maksudnya jangkaan pelanggan kita yang akan menggunakan produk yang kita akan pasarkan nanti. Jadi pihak ketiga dia nak tahu siapakah bakal pelanggan yang akan gunakan produk kita dan siapa yang kita sasarkan. Adakah kita sasarkan kepada wanita sahaja, lelaki sahaja? Ya, betul. Baik. Ataupun kanak-kanak saja ataupun keseluruhannya. Kalau keseluruhannya skop dia lebih besar lah cikgu ya? Lebih besar dan kebiasaannya kalau skop tu paling besar, maksudnya produk yang dijual tu boleh digunakan untuk semua lapisan usia, maka lebih mudah untuk melariskan. Bukan, lebih mudah untuk pihak bank meluluskan pinjaman yang diminta oleh pengusaha tersebut itu. Sebab dia tidak terlalu spesifik atau khusus cikgu ya? Ya, baik, betul. kita akan berehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan rancangan perniagaan yang lebih terperinci dari Cikgu Nurlina. Jadi teruskan menonton slot menengah atas di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nurlina, di mana kita belajar mata pelajaran perniagaan. Secara khususnya topik kita adalah rancangan perniagaan. Kalau tadi sebelum kita rehat, Cikgu Nurlina ada kongsikan tentang objektif projek. Dan telah pun diterangkan oleh murid-murid dalam talian yang bersama dengan kita hari ini. Jadi sekarang ini cikgu nak teruskan dengan rancangan pentadbiran pula. Okey, seterusnya kita tengok pula rancangan pentadbiran. Okey, dalam
rancangan perniagaan. Aha. Usahawan perlu menyediakan rancangan pentadbiran. Maksudnya dalam rancangan pentadbiran ni mereka akan menerangkan kos yang terlibat dalam pentadbiran, kenapa mereka perlu melakukan bisnes tersebut, perniagaan tersebut. Minta siapa yang boleh bantu cikgu untuk beritahu apa yang kita perlu tulis di dalam kita punya rancangan pentadbiran. Siapa yang nak membantu cikgu ni? Siapa boleh angkat tangan? Angkat tangan. Yang nak bantu? Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Silakan. Ini semua berada dalam buku teks cikgu ya? Ya. Yang ini, hari ini kita akan belajar rancangan perniagaan ni. Anak murid cikgu yang berada di rumah dan juga yang berada di dalam talian ini boleh rujuk buku teks tingkatan 5 bab 7. Baik. Tadi kita nampak Zahin. Angkat tangan je Zahin. Silakan Zahin. Ada 4 perkara yang perlu kita tulis dalam rancangan pentadbiran. Yang pertama ialah menyediakan carta organisasi perniagaan. Yang kedua, menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan. Yang ketiga, menyediakan jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan. Yang keempat, menyediakan senarai keperluan pejabat. Hebat. Baguslah Zahin. Sama jawapan seperti yang cikgu telah sediakan. Ada 4 tadi Zahin sebut. Menyediakan carta organisasi, kemudian spesifik tugas mengikut jawatan, sediakan jadual imbuhan ataupun gaji serta insentif yang diberikan dan menyediakan senarai keperluan pejabat. Okey, ini tadi yang cikgu bagi tahu senarai keperluan pejabat tadi tu. Apakah kos-kos yang terlibat di dalam pentadbiran. Okey, terima kasih Izahin bantu cikgu berikan jawapan yang baik. Okey, kita dah habis dekat bahagian rancangan pentadbiran. Seterusnya kita pergi ke aspek yang berikut. Rancangan operasi. Rancangan operasi, dan diingatkan juga kepada adik-adik di rumah sentiasa ambil nota terhadap pembelajaran cikgu pada hari ini ya cikgu ya? Ya, betul. Okey, baik. Terusnya cikgu. Seterusnya adalah rancangan operasi. Apa yang dikatakan rancangan operasi dan apakah item yang perlu ada rancangan operasi? Okey, rancangan operasi ni adalah satu bahagian yang dilakukan oleh usahawan untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Apakah item, aspek yang perlu ada dalam rancangan operasi ini? Siapa boleh jawab? Aiman, silakan Aiman. Senyum sentiasa Aiman. Item yang perlu ada dalam rancangan operasi. Yang pertama, carta aliran proses. Kedua, senarai mesin dan peralatan. Yang ketiga, perbelanjaan operasi perniagaan. Yang keempat, keperluan bahan mentah. Kelima, susun atur ruang operasi. Dan yang terakhir, pembahagian tugas. Wow, hebat Aiman. Terima kasih Aiman. Samalah dengan jawapan cikgu. Aiman rujuk dekat mana Aiman? Saya rujuk dekat buku teks cikgu. Okey, muka surat berapa Aiman? Muka surat 208. Terima kasih Aiman. Sebenarnya ada sebab Eli kenapa cikgu tanya. Sebab mungkin anak murid kita yang di rumah tu sedang mencari di muka surat berapa nak dapatkan jawapan bagi Aiman sebutkan tadi rancangan operasi. Okey, inilah maklumat yang perlu ada dalam rancangan operasi. Okey, yang paling susah sebenarnya untuk disediakan ialah carta alil proses. Wow. Okey, jom kita tengok bagaimana carta alih proses itu. Okey, merujuk kepada video yang kita tonton tadi tu, Encik Asri dan Encik Kamal untuk pembuatan roti, pengusaha makanan roti. Okey, ini adalah contoh carta alih yang boleh digunakan untuk Encik Asri. Okey, kita start mula. Kemudian menyukat bahan. Ini cara-cara untuk membuat roti. Baik. Menyukat bahan, kemudian mengadun, mengisi inti dan membentukkan, membakar adunan, proses penyejukan, dan sekiranya hasil memuaskan,
maka kita terus pergi ke bahagian pembungkusan dan penlabelan. Tapi katakanlah roti tersebut tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, mengikut standard kilang tersebut, maka dia perlu pergi ke tidak, sama ada dijual kepada industri lain, contohnya ternakan untuk dijadikan baja, ataupun proses pergi semula untuk mengadun bahan ini tadi. Dan diingatkan kepada anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, pastikan mula dan tamat itu bulat. Bulat. Bentuknya bulat. Itu untuk memudahkan ingat ya, lah untuk cikgu, memudahkan ingat. Bentuknya bulat, dan sekiranya ada yang 4 segi ni namanya proses. Yang ini yang bentuk diamond ni, itu namanya membuat keputusan. Membuat keputusan. Sama ada ya ataupun tidak. Bentuknya seperti diamond. Diamond. Ini pun antara soalan-soalan yang biasa keluarlah. Dan sebenarnya Eli, untuk pengetahuan Eli, yang ini juga merupakan bab yang perlu dilakukan dalam kertas 3 untuk calon-calon SPM. Jadi sangat penting untuk murid-murid di rumah terutamanya ingat setiap simbol-simbol di dalam carta alir itu. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya, rancangan pemasaran. Okey, di dalam rancangan pemasaran ini dia menerangkan bagaimana produk itu akan dipasarkan. Jadi antara item-item yang terlibat ialah siapa? Ada tak yang nak bantu cikgu sekarang ni? Siapa nak? Itu dia, Nur Zihan. Zihan. Okey, Zihan. Dia angkat. Bagus. Nombor 1 ialah maklumat pesaing, keperluan pelanggan, campuran pemasaran, potensi untuk meluaskan perniagaan. Okey, terima kasih Zihan. Cikgu dah terbuka dah jawapan ni. Tapi tak apa, cikgu yakin Zihan sebenarnya telah melakukan homework, kerja rumah dulu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah Zihan, terima kasih Zihan. Okey, jom kita tengok dalam rancangan pemasaran. Yang pertama, kita perlu ada maklumat pesaing. Maksudnya dalam perniagaan yang kita buat, siapakah pesaing kita? Harus tahu juga. Ya, kita perlu tahu, kita perlu kaji juga. Sebelum kita nak buka sesuatu perniagaan, kita perlu tahu juga siapakah kita punya pesaing kita. Kemudian kita juga perlu tahu keperluan pelanggan. Apakah kehendak pelanggan? Apa yang pelanggan kita perlukan? Supaya kita dapat menyediakan produk yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan kita. Dan campuran pemasaran ni terdiri daripada 4S, iaitu produk, price, place dan promotion. Okey, dan yang terakhir, potensi untuk meluaskan perniagaan. Okey, inilah dia yang perlu ada dalam rancangan perniagaan Cikgu, kita. saya nak tanya satu soalan. Boleh, Eli? Kenapa kita harus mengenal pasti maklumat pesaing kita, cikgu? Okey, kenapa kita perlu mengenal pasti maklumat pesaing kita, Eli? Sebenarnya, kita dapat tahu apakah, sebab kita kan melakukan perniagaan yang sama. Jadi kita kena tahu apakah kelebihan pesaing tersebut, supaya kita dapat buat satu penambahbaikan kepada produk kita ataupun perkhidmatan kita. Jadi pelanggan akan datang kepada produk kita. Bukan hanya kepada produk, tapi kepada servis yang kita berikan kepada customer, kepada pelanggan kita. Ya, betul. Itulah dia maklumat pesaing. Maksudnya kita nak tengok apa pesaing kita buat, jadi kita buat penambahbaikan kepada produk dan perkhidmatan kita. Okey. Terima kasih, cikgu. Cikgu boleh teruskan? Boleh, silakan cikgu. Okey. Seterusnya, rancangan keuangan. Ini paling dinanti-nantikan ni. Yes, yang ni yang kita tunggu-tunggu ni. Ini yang Kak Eli kelam kabut huru-hara ni. Yang Eli runsingkan tadi tu kan. Ni, modal tak cukup. Jadi sekarang ni cikgu tak nak cakap dulu. Baik. Cikgu nak tanya anak murid cikgu dulu yang berada di dalam talian. Okey, siapa nak bantu? Haziq. Silakan Haziq. Rancangan kewangan ni disediakan dengan mengambil kira kos atau modal memerlukan projek, sumber pembiayaan dan pelan pembayaran balik modal. Rancangan kewangan yang lengkap dan terurus merupakan elemen penting sebagai rujukan kepada pihak luar dalam memberikan pinjaman dan menarik pelaburan.
Okey, panjang jawapan Haziq. Bagus Haziq. Tahniah Haziq. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan rancangan keuangan. Disediakan dengan mengambil kira kos atau modal untuk memulakan projek. Rancangan keuangan yang lengkap dan terurus macam Eli tadilah. Rancangan keuangan yang lengkap dan terurus merupakan elemen penting sebagai rujukan kepada pihak luar dan juga memberikan pinjaman dan pelaburan. Jadi di dalam rancangan perniagaan sebenarnya ini yang bukan ini sajalah, sebenarnya semua aspek ke-12 aspek itu penting. Tetapi rancangan keuangan ni perlu dititik beratkan untuk meyakinkan bakal pelabur dan juga pihak ketiga yang kita nak mohon pinjaman itu tadi. Okey, jadi apa sebenarnya yang perlu ada dalam rancangan keuangan ni? Kita cuma tahu kena nak kos apa semua dan apa dia sebenarnya yang perlu ada. Okey, ini sebenarnya yang perlu ada. Kita kena ada penyata aliran tunai. Ini proforma penyata aliran tunai bagi 3 bulan berturut-turut. Jadi kita harus faham dan juga belajar dan faham bagaimana nak lakukan atau hasilkan rancangan kewangan, cikgu ya? Ya, betul. Macam performa ni lah terutamanya kita harus penyata belajar. aliran. Ini namanya penyata aliran tunai. Maksudnya kita menjangkakan dalam tempoh 3 bulan yang pertama, berapakah jumlah penerimaan keuangan dalam perniagaan kita dan berapakah jangkaan perbelanjaan yang kita lakukan untuk operasi perniagaan kita. Jadi kalau tengok dalam rancangan keuangan ini, dalam penyata aliran ini, kalau tengok bahagian pembayaran tu, kita ada pendawaian kedai, kita ada bayaran gaji. Ini yang paling yang penting, Eli. Betul. Gaji, KWSP per keso. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah jumlah gaji yang yang dibayar, kemudian bayaran pinjaman balik kepada pihak bank, kemudian bil air, kemudian belian-belian bahan yang lain. Jadi pihak bank dia nak tahu berapakah jumlah pembayaran, perbelanjaan yang kita buat dan penerimaan yang kita terima. Ini yang akan meyakinkan lagi pihak bank, pihak pelabur untuk beri kita pinjaman dan melabur dalam perniagaan yang kita lakukan. Jadi inilah penyata aliran tunai yang harus murid-murid ingat dan kuasai, cikgu ya? Ya, betul Eli. Sebab ini merupakan elemen aspek yang penting juga untuk dipersembahkan dalam rancangan perniagaan supaya pihak bank yakin dan seterusnya dapat meluluskan. Ya, dapat meluluskan permohonan pinjaman yang kita lakukan itu. Betul tu. Baik, kita akan berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini sebab ada sedikit lagi kita akan sambung pembelajaran kita untuk mata pelajaran perniagaan ataupun rancangan perniagaan. Jadi teruskan menonton Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Adik-adik dan murid-murid di rumah, bersiap sedialah kerana kita nak sambung pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran perniagaan. Topiknya adalah rancangan perniagaan bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Norlina. Baik,
Cikgu, kita nak sambung ni cikgu. Ya, kita ada sikit lagi. Sebab tadi kita ada kongsikan tentang penyataan aliran tunai. Jadi sekarang ini kita nak pergi kepada lampiran pula cikgu ya. Okey, aspek kita ada 2 lagi aspek Baik. iaitu penutup dan juga lampiran. Okey, 2 aspek yang terakhir ini. Penutup ini sebenarnya menceritakan tentang rumusan ataupun cadangan keseluruhan tentang perniagaan kita. Dan yang terakhir adalah lampiran, iaitu dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber sokongan untuk menyediakan rancangan perniagaan. Okey, kalau kamu tengok di situ cikgu ada lampirkan sijil SSM, iaitu sijil pendaftaran perniagaan kita dan juga produk-produk. Ini adalah contoh sebenarnya produk-produk yang kita buat dan juga kita boleh berikan kita punya kad perniagaan sebagai dokumen sokongan untuk mengukuhkan lagi rancangan perniagaan kita. Selain daripada peta lokasi dan juga gambar kedai. Ya, betul. Okey. Baik cikgu, kita dah belajar macam-macam cikgu ya berkenaan dengan penyata aliran tunai lah, kepentingan rancangan perniagaan dan sebagainya. Dan sekarang ini kita nak uji pula murid-murid dalam talian ni berkenaan pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang telah kita berikan dan kongsikan hari ini. Cikgu, boleh? Boleh. Okey. Anak murid cikgu yang berada di dalam talian, tadi kita dah belajar 12 aspek penting yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Kali ini cikgu ada sedikit latihan, kita nak uji adakah kamu faham tentang apa yang kita belajar tadi. Okey, sebelum itu sediakan kertas dan juga pen untuk menulis jawapan. Anak murid cikgu yang berada di rumah boleh juga menyertai cikgu sama-sama untuk kita mencari jawapan. Kak Eli pun sama-sama juga. Ya, betul. Jom kita buat bersama-sama. Okey, kita tengok soalan. Soalan ini, maklumat berikut terkandung dalam satu rancangan perniagaan. Baki awal tunai, penerimaan tunai, perbelanjaan tunai. Apakah rancangan tersebut? Okey, untuk anak murid cikgu, perkara pertama apabila kamu dapat soalan begini, sila garis kehendak soalan. Okey, dalam soalan ini kehendak soalan dia adalah apakah rancangan tersebut. Jadi merujuk kepada stimulus yang diberikan, iaitu baki awal tunai, penerimaan tunai, perbelanjaan tunai. Okey, sekarang ni Eli, kita tak nak mereka tiru, kita takut mereka tiru, jadi cikgu nak kamu angkat kertas jawapan kamu serentak dengan kiraan 1, 2, 3. Boleh cikgu. Eli boleh bantu cikgu tak untuk kira? Boleh, saya akan kira dan murid-murid akan terus. Oh, dah bagi jawapan. Dah bagi jawapan. Kau main tulis je tu. Cepat betul. Sabar. Turunkan semua jawapan. Sabar, Syamil. Okey, kita kira. 1, 2, 3. Okey, angkat. Semua jawab apa tu? Eli boleh bantu cikgu tak untuk baca jawapan mereka? Nurzihan, Aiman, Zahin, Iza dan juga Syamil jawab semua C, rancangan kewangan. Haziq tu, Aiman tu kenapa terbalik C tu? Tu apa tu? Okey. Haziq tu apa? Haziq jawab apa? Haziq? Sama. Betul tak cikgu jawapan mereka? Okey, jom kita tengok apakah jawapan yang diberikan. Jawapannya adalah C, rancangan keuangan. Okey, terima kasih semua. Okey, tengok dekat sini. Bila sebut sahaja baki awal tunai, penerimaan tunai, perbelanjaan tunai, itu melibatkan keuangan. Dia dah bagi dah sebenarnya clue dekat sini. Okey, kita ke soalan seterusnya cikgu. Kita soalan yang seterusnya. Nampak mereka tak sabar dah ni, semangat. Okey. Soalan yang seterusnya, manakah antara perkara berikut perlu dinyatakan dalam rancangan pentadbiran? Kedudukan tapak projek, carta aliran proses, carta organisasi, spesifikasi tugas. Baik, mungkin murid-murid dah bersedia. Kak Eli kira 1, 2, 3, angkat terus ya. 1, 2, 3. Angkat jawapan. Okey, ada jawab C, A, D dan D. Jadi jawapan sebenarnya adalah... jawapan yang sebenar adalah D. Tepukan untuk Syamil dan juga Izzahir. Tahniah. Tapi yang
yang salah tu boleh cuba lagi. Baik. Tak ada masalah. Okey, dekat sini minta rancangan pentadbiran 3 dan 4 carta organisasi dan spesifikasi tugas. Okey, cikgu. Okey. Kita seronok betul lah dapat belajar dengan Cikgu Nurlina. Cantik orangnya. Yang sama-sama. Jadi mungkin cikgu boleh secara keseluruhannya rumuskan terhadap pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Eli. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah kerana bersama-sama untuk mempelajari kita punya mata pelajaran pada hari ini. Keseluruhannya cikgu lihat pada hari ini anak murid cikgu yang berada di dalam talian dapat memahami memahami serta menguasai ataupun memahami dan juga menguasai. Ya, memahami dan menguasai keseluruhan standard pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita nampak Eli tadi anak murid kita berebut-rebut untuk memberikan jawapan dan berebut-rebut juga untuk memberitahu jawapan mereka. Jadi dekat sini cikgu nak berikan 5 bintang kepada 6 anak murid cikgu yang berada di dalam talian. Tahniah kepada anda semua kerana telah menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu, kalau murid-murid di rumah pula terlepas dengan latihan yang telah diberikan dan pembelajaran yang telah dikongsikan, di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan ni cikgu? Okey, untuk anak murid cikgu yang berada di rumah, boleh layari sumberku di portal Delima yang tertera di bawah skrin kaca TV anda itu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurlina. Sama-sama Eli. Sebab banyak sangat kongsi ilmu berkenaan dengan mata pelajaran kita iaitu perniagaan, topiknya rancangan perniagaan. Dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian dari 2 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang Selangor dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau Wilayah Persekutuan Labuan, sebab sama-sama menjalani proses pembelajaran, menjawab latihan dan sebagainya. Jadi harapnya segala ilmu dan info yang dikongsikan pada hari ini dapat manfaat kepada murid-murid di rumah yang sedang menonton juga. Baik, kita akan berjumpa lagi insya-Allah di dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Jadi kita borak-borak cikgu nak sambung tentang perniagaan saya pun banyak benda dan soalan nak tanya cikgu ni. Jom kita sambung belajar lagi. Boleh cikgu. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada adik-adik di sana 3 tips bagaimana kita ingin berjaya di dalam bidang perniagaan. Sebagai usahawan, kita kena pastikan 3 tips ini kita amalkan. Yang pertama, kita perlu ada matlamat ataupun hala tuju di dalam perniagaan kita. Jadi perniagaan kita perlulah mempunyai target. Contohnya kalau katakan kita nak buat target jualan sebulan berapa? Sebulan contohnya 200,000, 300,000 dan sebagainya. Jadi maksudnya dekat sini kita perlu ada target short term, mid term dan long term. Hala tuju perniagaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang perniagaan ini kita perlu sentiasa top up pengetahuan kita, ilmu kita dalam pelbagai aspek perniagaan maupun juga dalam pembangunan diri. Jadi kita perlu sentiasa upgrade diri kita dengan knowledge ataupun pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Banyak aspek seperti pemasaran, seperti pembangunan diri dan sebagainya, supaya kita akan sentiasa relevan di dalam industri yang kita ceburi. Jadi yang ketiga adalah tindakan. Jika kita tidak bertindak, makanya kita tidak akan mempunyai apa-apa hasil. Jadi saya harap tips ini dapat membantu adik-adik di luar sana untuk lebih berjaya di dalam bidang perniagaan. Sekian, terima kasih daripada saya, Coach Riz Jaafar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM